Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, selamat petang kepada semua pelajar saya untuk kursus CMT 3222 Digital Illustration. Saya instruktur anda, Syukran. Hari ini kita akan discuss tentang design process in digital illustration. Sebab kalau kita nak buat sesuatu artworks ataupun karya seni, kita tidak boleh lari daripada satu proses yang dipanggil sebagai design process. Okay? Design process ni ataupun proses mereka bentuk, dia dilaksanakan dalam pembangunan semua jenis produk. So tak kira produk apa yang awak guna, produk multimedia ke, produk tangible produk macam perabot anda ke, kasut ke, pakaian ke, whatever produk yang you guys guna, even makanan pun, dia ada satu proses yang dipanggil sebagai design process. Okay? But design proses untuk setiap bidang ada sedikit ada banyaklah perbezaan kan design proses antara setiap bidang. Tetapi setiap bidang tu saya dah list down dia kepada 4 core proses. 4 proses of design yang mana kita kena buat, yang mana semua design proses yang ada di dalam dunia ni sebenarnya dia ada terrangkum dalam 4 design proses ni. Okay, so apa dia kita akan tengok nanti. So hari ini kita akan belajar tentang components of design process yang saya kata 4 tadi. Okay, and then we're going to discuss about examples of design process. So there are a few examples of design process used in different types of bidang. General, last kali you guys must be able to generate your design process, okay, your illustration design process. So dalam konteks kita pada semester ni kita akan buat satu digital illustration last kali kan. Dan digital illustration tu boleh bergantung kepada tema-tema seperti poster, konsep design macam character design, landscape, okay, dan juga fashion. So saya ada bagi dalam project brief, korang boleh tengok. So end product nanti, hujung semester nanti, korang kena hantar satu artwork yang bertemakan keempat-empat tema tersebut. Okay? So you guys pilihlah sekarang, boleh pilih. Nak buat poster ke, nak buat character design ke, landscape ke, nak buat apa-apalah, konsep design macam car, vehicle punya design ke kan, abstract ke. So boleh pilih mana-mana konsep yang mana-mana tema yang korang nak. 4 yang saya bagi dalam project brief tu boleh pilih. Dan perlu diingatkan minggu ni adalah minggu penghantaran ideation, tapi saya extend ke minggu depan, which is minggu semester break. Okay, tapi kalau korang nak submit bermula pada hari ni pun saya dah bagi submit dalam eCampus lah. So you guys boleh check the link. Nanti saya akan buat kejap lagi saya akan buat link submission untuk ideation. Contoh ideation portfolio tu saya dah tunjuk pada, tak silap saya, kuliah minggu ke-3 ke. Okay, you guys tengok balik dalam eCampus. Kalau tak jumpa, maklum saya dah tunjuk contoh sini-sini korang buat ideation process. Dan untuk tutorial kita pada minggu ni, nanti saya akan jelaskan. Okay, so apa yang kita boleh design? So antaranya products. Okay, produk ni macam product design lah. We refer to product design. Produk ni diluas lah. Produk ni ada macam packaging, macam dia ada produk juga boleh dikira sebagai macam perabot, okay, ataupun pakaian, ataupun utensil, barang-barang dapur, ataupun tools yang kita guna pada hari ini kan. Semua tools cawan ke, pinggan ke kan. Itu semua adalah produk. Bawah kategori produk, dan kita sebagai designer kita mesti tahu design proses yang digunakan di dalam produk. Okay. Kita juga ada website and application, okay, UI yang mungkin user interface, user interface design. Kita design website, kita design apps, kita design komputer program yang lain-lain macam Microsoft Word apa semua. Itu adalah something yang kita boleh design. Okay. Yang ketiga, contoh yang kita boleh design adalah brand ataupun corporate identity. So kalau kita tengok corporate identity ni digunakan oleh semua company. Okay? Kalau korang pergi Petronas kan, warna Petronas tu adalah warna hijau tu kan, hijau dengan putih tu logo dia. Jadi
corporate punya color ni, dia akan digunakan dalam semua produk Petronas. Okay, termasuk logo, termasuk merchandise, termasuk dia punya outlet ataupun stesen minyak dia, petrol station dia kan. Dia akan guna macam tu. So kalau korang pergi, setiap company yang established, yang ada marketing strategi yang bagus, dia akan gunakan branding ni, identity ni. Okay. Contohlah kalau macam sekarang famous isu Israel Palestin kan. So company yang paling signifikan dengan Israel ni adalah contoh macam Starbucks kan. So Starbucks pun dia ada branding dia. Kalau tengok dia punya font dia punya color dia kan, hijau gelap dan juga hitam kan. Dan ada coklat, warna coklat. Dia akan guna semua representatif tu untuk menambahkan dia punya brand. Okay? Color dia, everything, font, logo dia kan, font kepada dia punya brochure dia tu, dia akan guna satu font yang sama. Okay? So kalau dalam contoh macam universiti kami, universiti kita, UMK, kita ada color kita, merah, biru, jingga tu. Dan kita juga ada corporate identity kita, logo kita, dan semua produk kita akan menggunakan branding UMK yang sama. Okay? Same goes to corporate company yang lain lah. Masa korang melawat sesuatu company ataupun korang pergi ke satu franchise ke whatever, cuba perhatikan apa merchandising yang dia guna. Sekejap saya tengok ada sama nak masuk. Okay. Okay. Cuba korang perhatikan surrounding korang. Contoh kalau korang katalah korang pergi macam Zeus Kopi ke kan. So korang perhatikan dia punya branding dia. Apa color dia, apa font yang dia guna, apa icon ataupun symbolization yang digunakan di dalam logo dia, di dalam produk-produk dia dan sebagainya. Okay. Okay, seterusnya. Sekejap, boleh start. Okay, kita juga boleh design printed media, majalah, surat khabar, semua benda printed media ni kita boleh design. Kita juga boleh design karakter. So karakter ni ada banyak lah. Karakter untuk games, karakter untuk animation, karakter untuk 2D animation dan sebagainya. Kita juga boleh design logo. Ni biasanya part of the branding lah, logo. Okay. Kita juga boleh design game, abstract art, infographic, fashion, user interface and many more. But those products, kita kena fikir sebagai designer ni, kita jangan fikir what is the good design. Okay. Kita kena fikir how the design is effective. Okay. Effective ni ialah mungkin that particular design won't be effective to a person but might be effective to another person. Okay. They can be different untuk setiap orang. Tetapi effective design proses ni biasanya dilaksanakan dengan kajian yang lebih mendalam lah, yang survey. Kita buat survey, kita guna teori-teori yang pernah diuji sebelum ni, dan bila kita guna teori-teori tu dan kita juga buat survey dengan klien kita, dengan siapa-siapa yang bagi projek pada kita lah. Jadi benda tu keberkesanan design tu boleh dicapai, boleh dirapatkan, boleh diluaskan lagi. Okay? Dia tak semestinya satu design tu akan efektif kepada 100% orang. Okay? Tapi kalau korang boleh capai efektif tu like 85%, like 90% efektif pun dah kira satu produk tu efektif lah. Okay? Jadi masa korang design something, korang jangan fikir design tu cantik atau tak, good atau good. Tapi korang kena fikir design tu efektif atau tak. Memberi kesan tak kepada message yang kita nak sampaikan. Okay? So kalau kita tengok branding, logo, design kan, dia effectively focus on that purpose. Okay? Untuk kalau brand tu brand makanan, dia akan cuba menggunakan color yang nampak boleh stimulate, boleh merangsang makanan, perasaan untuk makan. Okay? Tapi kalau brand tu macam brand komputer ke, brand devices ke, okay, dia akan gunakan font yang lebih nampak modern, nampak dia punya presentation of the brand tu pun nampak lebih
probably minimalist, okay? Lebih kepada fokus kepada kepenggunaan produk tu dan sebagainya, okay? So effective design ni dia perlu di-achieve dengan design process, okay? Design process ada 4 core. So kalau korang buat carian kat Google, korang akan dapati berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus proses design yang ada, okay? Dan lain bidang mempunyai design proses yang lain, okay? For example, design proses untuk buat rumah is of course dia agak berbeza dengan design proses untuk membuat produk seperti cawan contoh, okay? Seperti kipas angin contoh. Design untuk produk tu, design proses untuk rumah dan juga perabot di dalamnya adalah berbeza, tetapi kesemua design proses yang ada itu boleh dirangkumkan dalam 4 kategori ni lah. Okay, yang pertamanya understand the problem, yang keduanya ideation, yang ketiganya validation, yang keempatnya adalah refine of design. Okay. So apa yang dimaksudkan dengan ideation? Understanding the problem. Okay, so problem tu korang identify beberapa perkara ni. Okay, what is the project about? Ingat tak saya suruh buat statement hari tu, design statement. Okay, apa projek tu nak buat? So dalam konteks korang yang buat assignment illustration ni, korang kena identify apa tujuan produk illustration anda tu. Okay. So basically produk ni kita ikut tujuan oleh clients kita lah. Kalau clients kita tu for example dia nak jual produk, poster produk kepada kanak-kanak, toys kan contoh. Jadi kita punya design goal tu adalah untuk mendapatkan konsensus ataupun perhatian kanak-kanak tu. So kita kena ada satu apa yang kita nak capai dalam tu, okay? Dalam projek kita tu. For example kalau those yang buat karakter kan, so karakter tu adalah untuk menggabungkan for example 2 karakter daripada franchise berbeza untuk melaksanakan ideation process, untuk mengembangkan idea karakter tersebut. Tu boleh jadi satu design statement juga. Okay. So isu dia apa? So kalau korang ada isu, contohnya isu nak mengurangkan gejala sosial. So poster tu tujuannya untuk mengurangkan gejala sosial. Okay, ataupun poster tu ataupun whatever produk tu digunakan untuk melariskan produk untuk marketing. Okay. So kena tetapkan apa korang punya isu yang kita nak. Okay. Isu yang kita nak handle tu apa. Kena tetapkan. And purpose, goal dia apa, tujuan akhir dia, akhir tujuan tu apa dia. Okay. Dalam konteks kita cuma hasilkan satu produk saja, digital illustration, satu je produk. Okay, satu produk. Tetapi kalau dalam dunia design sebenar, mungkin kempen yang kita hasilkan tu ataupun apa-apalah macam kempen lah, saya kata kempen lah. Kempen ni boleh jadi macam jual barang pun kempen juga. Kempen kesedaran pun boleh jadi kempen yang kita buat tu, dia mungkin dihasilkan menggunakan 4 platform, contohlah 4 ataupun 5 platform. Platform pertama menggunakan sebaran poster melalui social media. Kedua mungkin boleh jadi sebaran maklumat melalui radio dan mass media, okay, media massa. Lepas tu yang ketiga mungkin dia nak guna website kan. Tapi dalam korang hanya limited kepada satu medium, which is illustration. So gunakan medium satu tu sebaik-baiknya. Tapi korang kena faham, kalau kita pergi ke industri sebenar, kita akan kempen ni akan bergerak dalam banyak media, okay? Dalam banyak medium. Contohnya macam tadilah, kita kena guna website, TV dan sebagainya, okay? Tapi dalam konteks korang ni, just focus on the illustration punya medium, okay? So kalau those yang buat poster, so gunakanlah poster anda tu untuk terbitkan apa, okay? Kadang-kadang poster ni disebabkan kita belum ada klien dan klien kita bukan masuk kita ada klien, you guys ada klien you guys adalah saya pensyarah. Jadi macam saya pensyarah, saya nak awak contoh saya bagi tema 4 tu, so korang kena hasilkan design illustration berdasarkan tema tu, pilih salah satu, lepas tu cuba capai apa yang korang nak. Dan saya suruh
saya bagi korang guideline, you guys boleh express something, menunjukkan perasaan anda, boleh explore karakter. So gunakan goal ni yang saya bagi ni untuk diterbitkan di dalam awak punya illustration. Okay? Objektif adalah, kalau goal dia lebih general, kalau objektif dia lebih spesifik lah. Okay? Kalau goal ni contohnya untuk menjual barang kepada audience, okay? Dia lebih general. Tapi kalau objektif ni dia lebih fokus, okay? Untuk menjual barangan kepada audience yang berumur sekian, okay? Yang contohnya audience yang tidak ada penyakit, okay? Ataupun audience yang ada penyakit sakit jantung. So kita akan fokuskan. So objektif. Okay. So kompetitor siapa? Dalam market banyak kompetitor, especially kalau kita buat branding. Okay. Sekarang ni terlalu banyak competitors. Macam sekarang ni kompetitor kita tak minimal lah. Okay. Kita hanya buat assignment je. Okay. Jadi kita tak ada competition. Kurang competition. Okay. Competition kita untuk mendapat markah tinggi lah. Okay. So who is the audience? Okay. Dalam konteks anda kena tetapkanlah audience anda siapa. Okay. Sebab saya bagi anda kebebasan nak buat kepada kanak-kanak ke, kepada orang dewasa ke, kepada general audience ke dan sebagainya. So audience dia siapa? So setiap design yang kita buat tu kena fikir to that extent. Seterusnya, ada nak masuk tak? Okey, seterusnya kita ada okey, sesuatu problem tu kita boleh faham menggunakan beberapa cara. Okey, antaranya kita browse internet. Okey, kita boleh browse internet tu banyak, boleh tengok media lain, boleh tengok YouTube channel ke whatever. Okey, look around for successful example. Okey, contoh kalau ada artis-artis yang dah established dalam bidang illustration ni, kita tengok work dia macam mana, dapatkan inspirasi and discover deeply on the topic. Okey, discover deeply ni macam kita buat carian dengan lebih mendalam lah. Kita buat bacaan kita sendiri, kita pergi ke blog-blog tertentu, kita ada download ataupun baca buku-buku yang berkaitan dengan subjek yang kita nak buat kan. Especially kalau grafik yang melibatkan benda-benda yang perlu verification, macam korang nak buat infografik yang menggunakan statistik yang sebenar kan, nak tunjukkan data sebenar, benda-benda macam tu kena ada deep discovery sikit terhadap topik tu. Okay. Tapi kalau dalam konteks illustration, digital illustration ni, macam dalam kursus yang korang tengah buat sekarang ni, kita tak perlu terlalu deep. Just go to the aesthetic, cari estetik punya nilai, macam mana subjek tu yang kita buat tu, ataupun objek yang kita buat tu cantik. Korang cari nilai estetik. Okay? Kaji tentang aesthetical value. Lepas tu macam mana nak buat colouring and styling lah dalam illustration kita. Okay, korang boleh buat survey. Okay, ni dalam peringkat siapa yang nak buat produk kan, dia kena buat survey lah. So kita nak buat, contohnya for example kita nak buka KFC dekat Bachok. Kita ada satu KFC kat Bachok kan. Biasanya marketing company dia akan buat survey dulu lah. Ataupun okay, kalau dalam konteks design ni, okay, orang KFC dia akan buat contoh dia akan buat interview lah antara clients dia, antara pelanggan dia. Okay. Saya ingat ketika Tesco nak tukar kepada Lotus kan, sekarang dah tukar kepada Lotus, dia punya survey tu, dia buat masa saya student lagi, 2011. 2012 tu saya dah dapat survey, 10 tahun lepas. Dia nak tukar Tesco kepada Lotus. Saya dah jawab survey tu 10 tahun lepas sebelum dia tukar pada hari ni. Maknanya dia betul-betul buat kajian kan. Bila dia tengok audience tu macam okey je nak tukar, majority audience macam okey, dan kita tukar pada Lotus. Okey. Sebab ada isu lah. Dia ada isu dengan satu penukaran pemilikan syarikat, and then satu lagi terhadap marketing lah, rebranding kepada brand yang lebih refreshing. Okey. Lebih nampak bagus. Okay. Sebab antara isunya juga kalau kita tengok, Tesco ni dulu dia penyumbang kepada US juga lah. Dia penyumbang kepada Israel juga, dan dia termasuk dalam isu boycott juga. Jadi pada masa
ada masa-masa tertentu dia kena boycott. Jadi dia tukar antara isu dia lah. Okay, dia ada banyak isu. Antara isu yang saya tanya kepada management dia, antaranya nak settlekan isu boycott lah, nak tukar. Sebab Tesco ni kalau dia kena boycott, dia memang susah nak adapt. Okay, susah nak hidup. Susah nak sustain. Dengan barang dia boleh rosak kan, dengan nak restock dia susah. Okay? Jadi rebranding tu membantu untuk proses tu. Okay? Okay, seterusnya ideation. Okay? Lepas kita faham apa goal kita, apa kita punya objektif, kita kena buat ideation lah. Okay? Ideation ni kumpul sebanyak mana idea. Macam saya suruh korang kumpul reference image kan, reference images, letak dalam portfolio. So bila kita dah clear goal kita dah tahu dah. Contoh kita nak buat gabungan antara karakter sekian dengan karakter sekian. So kita dah kumpul dah semua combination dia ataupun gambar-gambar karakter tersebut untuk kita jadikan reference, dan kita letakkan dalam setempat. Okay. Same goes with other students yang buat pasal fashion ke, yang buat pasal landscape ke kan. So korang dah kumpul dah maklumat-maklumat dan letak dalam setempat. Dan maklumat-maklumat ni boleh terdiri daripada kombinasi antara bad idea dan good idea. Tapi korang boleh decide lah yang mana bad or good. Tapi kumpul je setempat dulu. Okay. And then explore a number of solution. Lepas kumpul idea tu, cari beberapa solution. Yang ni cari design yang korang rasa boleh adapt, dan korang develop. Ambil design tu, develop design tu. Okay. Elakkan plagiarism sebab dalam bidang illustration ni, plagiarism ni sangat senang dikesan. Okay, same goes with the branding lah. Branding pun dia sangat senang dikesan. Okay, kalau kita tiru apa-apa brand kan, dia sangat senang dikesan. Especially kalau brand tu dah established. Okay, dulu ada contohnya macam yang company Indonesia tak salah saya, dia keluar satu syarikat biscuits yang dipanggil sebagai Cream O. Cream O ni sama macam Oreo tau. Dia punya biskut pun sama, packaging pun dekat-dekat, warna pun dekat-dekat, even dia punya font pun dekat-dekat. Okay, jadi somehow Oreo ambil saman dan menang lah kes tu terhadap Cream O. Okay. So somehow kalau kita buat plagiarism, kita akan membunuh diri kita. Jadi korang boleh ambil idea daripada someone else, okay, someone else's punya idea, tapi develop berdasarkan konteks dan pengetahuan anda. Okay. Dan jangan guna, korang boleh redesign, tapi jangan guna orang punya idea. Guna idea korang. Okay. Adapt, bangunkan, buat sketches kan. Biasa kalau saya buat sketches, saya akan tanya pendapat kawan-kawan dalam industri kan. Saya akan tanya pensyarah lain macam mana. Macam you guys pun macam tu. Okay. Dalam konteks kita, mungkin boleh tanya saya ke kan. Idea ni okey tak sir? Idea ni okey tak? Boleh tanya saya dan sebagainya. Atau mana-mana pensyarah. Okay. Lepas kita buat ideation, kita buat validation. So validation ni kena ada pihak ketiga lah. Okay. Sama ada orang dalam klien tu, okay, orang dalam company tu yang minta kepada kita, macam saya ke kan, dalam konteks korang pensyarah lah. Okay. Lepas tu kita ada justification lah untuk setiap idea yang kita buat. Okay. Dan validation ni biasanya dia melibatkan 2-3 idea lah. So idea bila dah ada 2-3 idea, 4-5 idea, kita nak pilih je idea yang mana paling best. Tu proses validation. Okay. Dan bila kita pilih satu idea, tak semestinya kita akan guna terus. Kita boleh melaksanakan improvisation juga daripada idea yang kita dapat tu. Okay. So kita choose a few good idea and justify them. Okay. Justify setiap idea, yang mana bagus. Yang ni bagus kenapa? Yang ni bagus kenapa? And make discussion in a small group and criticize the idea. Macam konteks korang, kalau tak ada small group, boleh buat antara peer punya review, kawan-kawan punya review. Okay. You may brainstorm the valid idea with your client if needed. Okay. Untuk validation ni, kalau diperlukan, korang boleh panggil klien korang. Kalau tak diperlukan, dalam team designer korang pun dah okay. Okay. Yang dengan klien betul tu, next process. Okay. Do some tests and get feedbacks, okay, from others, but not yourself. Okay. Jangan dapatkan review kita sendiri, tapi guna pendapat orang lain yang ada credibility lah, yang ada
kebolehan untuk review produk tersebut. Dan improvise your design according to feedback. So, bila kita dapat feedback, kita adjust design kita, kita letakkan kepada satu draft. Kita adjust lagi, kita letakkan draft kedua, draft ketiga. So nanti draft-draft tu kita akan jadikan comparison untuk dapatkan design yang paling baik. Okay? So dalam konteks korang ni sketches lah. Orang buat sketches, refinekan sketches tu. Lepas tu last kali kita akan develop sketches tu sebagai final idea. Okay? And last kali kita refine. Okay? Refine ni dia melibatkan client tu tersebut. Okay, real user. Okay? Okay, pertamanya after kita buat validation process multiple times, use real user or real audience to collect the feedback. Okay, so mungkin kita boleh jumpa klien kita minta dia panggil customer dia 2-3 orang, okay, 4-5 orang, mungkin dalam small group 10 orang, 20 orang, dia akan dapatkan feedback lah. Klien kita akan dapat feedback. Design ni macam mana? Rasa okey tak? Ataupun tak okey? Apa feedback? Kumpul feedback dia dan ambil feedback dia orang. Kita refine design kita supaya sama dengan feedback dan buat balik proses tu. Okay. And then the final design will be released as your final artwork. Okay. Cumanya word final ni sebenarnya tak pernah wujud lah. Okay. Dia mesti ada revision setiap mungkin 5 tahun ada revision. Dan sebab tu kalau korang tengok ada corporate logo yang buat pertukaran logo dia. Dia tukar logo-logo dia tu. Contoh macam Google kan. Google kalau korang perasan, dulu dia guna font yang ada ekor tau. Okay, font serif. Okay. Tapi bila dah masuk tahun 2005, 2006, bila social media dah bercambah kan. Dia kalau korang perasan sekarang Google dah guna font serif dah. Sans serif dah. Okay, yang tak ada ekor. Jadi kalau korang perasan perubahan tu berlaku. Okay. Cuma ada brand yang nak maintain dia punya classicness tu, dia tak ubah. Contoh macam yang lama korang boleh jumpa, contohnya macam Canon, dia tak ubah kan daripada dulu lagi font dia punya design tu. Okay. Macam Nike kan, dia tak tukar design dia dan dia maintain dengan that design classicness tu, dia maintain. Ada juga. Okay. Sebab dia punya macam Nike tu, saya boleh kata dia design dia almost perfect lah. Okay. Macam tu je, right lah. Just do it kan. So simple dan semua orang kenal. Lepas tu banyak je brand yang buat rebranding, dia tukar macam contoh Lotus tadi kan, dia tukar terus logo dia dengan corporate identity dia semua dia tukar. Ada yang buat minor adjustment, okay, macam Google tadi kan, dia buat minor adjustment. Even macam Apple kan, kalau dulu Apple lambang dia tu ada warna-warni sikit, okay, sekarang dah flat putih ataupun hitam, solid black. Okay. Ada juga macam Samsung sekarang ni kalau korang perasan, kalau dulu logo dia ada Samsung, lepas tu dia ada satu macam oval bentuk bujur belakang Samsung tu, warna biru. Okay. Tapi sekarang ni kebanyakan marketing Samsung dia tak guna dah warna biru tu, dia guna font tu saja. Okay. But ada juga masih ada juga platform yang masih diguna. Okay. Sebab dia nak guna brand yang kuat tu. Okay. So well, there's no final in your design. Final will always be changed in times. Dan macam tu juga bila korang develop korang punya idea. Okay. Remember that design process can differ according to the designer. So lain design process, and each field of knowledge may have different design approach. So contohnya, ni adalah design proses yang berbeza daripada kita lah dalam bidang design multimedia design ni, antaranya web design. So web design process ni dia mula daripada planning, okay? Lepas tu dia gather content, plan structure, design, testing dan juga use. Dan kalau kita tengok dalam product design, ni untuk buat produk lah. Okay? Dia ada design tertentu dia. Dia sebenarnya dia kompleks juga, tapi dia macam simplifykan sikit. Yang ni yang agak kompleks lah. Okay? Bermula daripada understand the problem. Okay? Lepas tu define apa yang dia nak selesaikan. Okay? Lepas tu ideation process. Lepas tu buat prototype. Okay? Lepas buat prototype, implement. Pada masa-sama review jugalah. Review prototype tu baru implement. And then test and learn. Okay? So lain design process, lain bidang ada lain design process. Ni adalah graphic design process yang saya rasa most of us will follow this typical generic punya graphic design process. Okay? Kita kena
tahu yang bila kita nak buat sesuatu, kita nak collect information, collect data. Lepas tu kita buat research sikit. Okay. Lepas research, kita build a plan. Plan ni ada banyak plan lah. 1, 2, 3 plan. Lepas tu build design concepts. Konsep. And last kali kita production and completion. Tapi pada masa yang sama, proses ni dia circular tau. Contoh, bila masa kita collect, kita buat research dan kita balik kepada idea collection. Research, idea collection. So semasa nak pindah ke build a plan, kita build a plan, kita buat research. Build a plan, buat research. Dan seterusnya kalau kita build a design concept, konsep ni apa konsep? Konsep adalah satu cognitive awareness yang semua orang, kognitif maksudnya apa? Kognitif ni maksudnya pemikiran lah. Okay, satu kerangka pemikiran yang kita setuju, yang semua ahli yang setuju terhadap konsep tersebut. Okay? Well, dalam bidang akademik adalah orang cabar konsep ni tak betul, konsep ni tak betul. Tapi konsep ni dia mengkerangkakan satu ilmu, okay? Dalam satu bentuk yang difahami oleh semua. Itu konsep. Okay? So, contoh kalau dalam bidang kita, contohlah kalau korang design satu karakter, karakter tu tak boleh dalam satu franchise yang berdasarkan ninja, for example, macam Naruto kan. Jadi kalau korang nak design another new character, somehow korang kena follow that concept ninja tu, okay? Dan visual appearance dia macam mana. Tak boleh lah kalau Naruto dia line dia agak minimal macam tu kan. Lepas tu dia guna design yang tak terlalu kompleks kan. Jadi korang tak boleh nak adapt style yang kompleks macam Final Destination kepada Naruto contoh. Jadi macam bila kita buat satu karakter Final Destination pula. Final Fantasy tu cerita horror, okay? Final Fantasy cerita Japanese game kan. Final Fantasy dalam Naruto konsep dia lari tau. Konsep dia lari. Okay? Tapi kalau korang nak terbitkan satu franchise lain yang menggabungkan idea daripada ninja dan juga fantasy tu, boleh je. Tapi lain universe lah. Okey, selepas tu kita ada juga beberapa logo design process. Fashion design process. Okay, fashion design process ada 6. Okay. Define the problem. Brainstorm. Collect and study related idea. Develop and design plan. And make a model and try it out or test it in the real subject. Okay, logo design process, buat research, buat design, buat sketch, concept. Okay, finalize, develop brand, and create brand. Okay, create brand ni kita buat documentation lah, kita pohon IP dan sebagainya. Okay. Okey, ni adalah logo, bukan logo, sorry, typo ni. Architecture, sorry, saya betulkan. Okay. So dalam lecture note yang saya dah share dalam eCampus tu, korang nanti korang betulkan dalam simpanan masing-masing. So dalam architecture design pun ada beberapa general steps yang kita kena ikut. Okay. Dan arkitek akan gunakan step-step ni lah. Okay. Pre-design ni biasanya dia buat dalam software, dia buat dalam CAD. Okay. Dia tunjuk konsep dia macam mana. Lepas tu dia baru buat schematic design menggunakan plan lah, technical drawing. Lepas tu design development ni dia mula daripada yang 2D, yang 3D, yang 2D ni dia 3D kan. Okay. Construction document ni dia buat construction document menggunakan komputer dan dia buat simulation lah, kukuh ke tak structure tu. Kalau tak kukuh dia adjust lagi. Kukuh tak, kalau ada macam gegaran sikit boleh tahan tak, dan boleh tahan selama berapa lama structure tu. Okay. Dan sebagainya. Lepas tu terus kepada construction berdasarkan plan yang kita buat. Okay. So bidang lain mempunyai bidang yang berbeza design proses, but somehow kita boleh kumpulankan design proses tu kepada 1, 2, 3. Okay. So let's get back to your project. Assignment 1, 2, 3. Understand the problem, buat ideation, validation process and refine your design. So ni adalah sampel. Saya skip sebab saya letakkan soalan, saya letak jawapan kat sini. Okay.
So dalam ideation process, ni soalan yang korang kena fikir. Okay. What do the clients need? Okay, what do who is the audience? What is the theme? Tema apa? Okay, jadi tetapkan. Kat sini saya letak soalan dan jawapan. So korang boleh baca dan fahamkan. So karakter, kalau korang buat karakter kan, karakter ada beberapa bentuk lah, appearance dia macam mana, and then dia ni human ke, animal ke, anthropomorphic animal ke, ataupun object. Okay, so korang boleh buat karakter dalam bentuk beberapa tema ni. Landscape, okay, landscape ni boleh termasuk dalam audience kita punya artwork. Okay, so korang boleh buat landscape kalau korang nak. Komik, siapa yang nak buat komik boleh buat comic strip, fikirkan comic strip yang bagus. And then validation of idea, saya letakkan apa proses dia, sample of idea. Okay, korang baca. Okay, untuk tutorial activity, okay, kita tak ada meeting minggu ni, tapi saya tinggalkan korang untuk upload korang punya final ideation dekat eCampus. Okay, kalau korang pergi eCampus, masukkan kita punya eCampus ni. Okay, dalam eCampus ni saya ada bagi satu tutorial. Okay, ni lecture note kita. Yang ini saya nak korang tengok macam mana nak buat sketches, nak trace dalam Photoshop. Sebelum ni kita belajar dalam Illustrator. Tapi jangan risau, saya akan buat satu video untuk sketch, untuk tracing dalam Illustrator. Nanti saya akan buat satu video. Saya akan upload kat YouTube dan share kat sini juga. And then yang ini adalah forum discussion yang kita kena buat untuk tutorial. Okay, jadi attendance tutorial hanya akan dapat pada tempat ni. Okay, so apa dalam kat sini korang buat? Kalau kita masuk kat sini, kat sini ada, okay, korang kena submit idea korang tu, selai je submit idea, final idea yang kita nak masuk dalam portfolio tu. Okay, submit. Okay, make sure you submit the respective tutorial as listed below. So, kalau korang T1, submit dekat T1. Kalau T2, submit dekat T2. Kalau T3, submit dekat T3. Saya dah buat dia punya thread tu. And then, make sure only submit one file. Okay, one file. Dalam PDF, only line, no color. Tak perlu color, line saja. Dan line tu boleh jadi awak punya sketches atas kertas, korang capture dengan screen, capture dengan telefon. Tapi capture tu bagi cantik lah, bagi jelas. Okay, jangan nampak bayang apa semua kan. Okay, capture bagi jelas. Lepas tu, that idea tu, korang akan letakkan dalam portfolio ideation korang nanti, yang kena hantar pada minggu depan. Okay. Dan contoh yang korang hantar pada tutorial ni, tutorial minggu ni, contohnya saya ada share kat sini lah, dalam Google Drive ni. Contoh-contohnya, ni contoh yang korang boleh hantar lah, sketches, final idea. Okay, yang belum kita jadikan line art lagi lah dalam apps. Okay. Contoh, korang boleh ikut siapa yang nak buat robot, okay, siapa nak buat fashion. Dan korang boleh tengok siapa yang nak buat karakter, boleh buat sketch dulu macam tu. Okay. Ni siapa nak buat produk ataupun abstract design, boleh buat macam ni. Okay. Siapa yang nak buat karakter kan, boleh buat close up design macam ni. Okay. Ni siapa yang nak buat fashion ke. So, boleh tengok contoh. Ni siapa yang nak buat vehicle tadi kan, vehicle design. So korang boleh buat dan submit dekat idea korang dekat sini. Okay, dekat track masing-masing ni kan, T2, T1, T3 ni. Okay. Dan make sure korang buat tarikh dia adalah pada bila tarikh Okay, due dia adalah pada saya lupa. Saya dah letak tapi saya lupa. Just nak announce. Okay. Penghantaran ni adalah pada substation, discussion, locking, point access, activity completion. Okay, kena hantar pada 6 November. Hari ni 4.
Hari ni 4, 5. 6 November, which is esok pada pukul 12 malam last kali. Okay, esok 12 malam. Okay. So kena hantar sebab tutorial kita habis masa tu kan. So submit semualah T1, T2, T3 submit. Well, korang boleh hantar final idea sebab ni progress. Tapi kalau dia macam tak lengkap lagi pun tak apa. Okay, just hantar je. Sebab ni progress. Saya nak tengok idea masing-masing. Dan nanti pada assignment seterusnya, assignment 1, which is ideation, nanti saya akan buat satu link untuk penghantaran bawah sekali ni. Bawah sekali ni saya akan buat link penghantaran untuk ideation. Okay. So, untuk tutorial hari ni, just hantar dulu final idea yang korang ada sampai sekarang. Okay. So, masa tutorial ni kita tak ada tutorial. Korang buat je, buat sketches, finalizekan idea. Buat je dalam kertas A4 pun tak apa. Buat dalam kertas A4, lepas tu capture dia cantik-cantik, hantar hanya satu final idea akhir. Okay? Satu final idea akhir kepada saya dalam forum ni lah. Post dekat forum ni. Okay? Right. So, faham tak? Ke tak faham? Ada soalan? Sorry guys, saya tak boleh buka kamera. Kamera problem. Webcam saya tak berfungsi. Ada soalan tak? Okay, saya nak buka attendance. So, kalau ada soalan, saya tunjukkan attendance dan korang boleh tanya. Kalau ada soalan, boleh tanya. Okay, ada soalan? Boleh buat capture screen dulu, nanti scan kemudian pun tak apa. Please scan by tomorrow lah juga. Okay, so by tomorrow lah. Saya bagi scan ya. By tomorrow. Doktor, saya ada beberapa soalan. Boleh. Nak tanya boleh, kalau saya ambil contoh, saya ambil kerusi, so saya kena ubah dia ikut kreativiti saya ke? Boleh. Image kerusi tu Yang, juga ubah ikut okay. kreativiti. Nanti hasilkan satu ilustrasi kerusi yang cantik lah at the end of the semester. Okay, untuk final Maknanya awak nak yang buat produk. sketch dia kena ada minimum 10 kan yang kena masuk dalam portfolio tu. Yang kena masuk. Kalau saya kalau saya ambil kerusi kan, saya kena lukis berbeza-beza kerusi atau satu kerusi yang mengeluarkan idea saya yang kreatif tu dalam tu. Saya recommend satu kerusi yang keluarkan idea kreatif tu. Okey. Boleh tak? Idea yang berbeza-beza. Yang menggabungkan idea yang berbagai itulah. Oh, okey. Nanti yang final assessment untuk satu tu, dia kena ada line je ke atau termasuk colour semua? Line saja. Line sketches atas kertas pun tak apa. Ni untuk assignment 1 dan juga tutorial pada hari ini pada minggu ni. Oh, okey. So yang final assessment satu tu saya ambil produk kan sebab kerusi. Saya ambil produk, lepas tu mengubahkan dia mengikut kreativiti idea saya sendiri, tu je. Yes, boleh. Yang tu boleh dikira sebagai statement. Okey. Okey. Terima kasih, Alright. Doktor. Okey. Anyone else? Soalan? Okey, kalau ada soalan boleh tanya dalam PM. So T1, T2 hari ni you guys boleh proceed dengan korang punya sketches lah. Submit je terus. Hari ni submit pun tak apa. Okay. T3 pun macam tu juga. So we're not gonna have the meetings today, this week. Okay. This week we will not have the meetings. But I'll give you times to finish up your final idea. Okay. As well as your final portfolio. The submission link I'll be posting by today after this. Okay. Submission link saya akan buat kat sini bawah ni dan korang boleh submit ideation korang lah assignment 1 kalau dah siap. Okay. Contoh ideation saya dah share kan dalam minggu lepas, korang boleh tengok. Dan siapa yang tak jumpa bagi tahu saya. Okay. Bagi tahu saya nak tengok reference daripada seniors, the best example lah daripada seniors. Ada banyak seniors korang pun antara batch yang bagus juga.
Dia portfolio diorang, illustration diorang pun bagus. Most of them lah, ada juga yang tak bagus. Okay. Tapi yang minggu lepas tu saya dah tunjuk ideation, 2 minggu lepas saya 2 minggu lepas saya tunjuk ideation yang bagus lah untuk korang refer. Okay. Dan jangan lupa tolong tambah something yang korang explore dalam Illustrator dan Photoshop, boleh juga letak sebagai ideation process ya dalam portfolio korang. Okay, boleh buat satu lagi chapter untuk software exploration ke kan, ideation process ke, so boleh buat. Okay, just letak, jangan delete, letakkan dalam portfolio anda. Okay. Cuma masa buat portfolio tu, jangan buat slide presentation tau. Saya tak nak slide presentation. Jangan guna PowerPoint, format punya PowerPoint tu. You guys boleh guna PowerPoint, tapi susun dia dalam bentuk portfolio. Okay, so tengok reference. Macam mana portfolio. Portfolio tu ni biasa dia kemas. Okay, dia ada macam macam resume sikit. Macam nak tunjukkan keartisan kita. Okay. So, try to do the resume format, the catalog format. Pernah tengok catalog tak? Catalog buku kan, catalog perabot kan. Kan dia buat cantik-cantik kan, kemas, catalog, drawing, gallery kan. So, do something like that lah. Macam contoh yang saya tunjukkan pada minggu lepas. 2 minggu lepas, okay? Okay, so that's it. Guys, attendance dah sign semua? Dah, sir. Okay, alright. So thank you semua. Kita jumpa minggu depan. Minggu depan midterm break. Midterm break. Cuma you guys kena submit lah hari Sabtu minggu depan. Sabtu minggu depan last. Okay, bukan Sabtu minggu ni. Sabtu minggu depan adalah last untuk ideation 1. Okay. So tolong hantar lepas Sabtu tu saya akan buat marks dan nanti kita akan fokus kepada assignment line art dengan color scheme. Okay, thank you very much guys. All the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jumpa lagi. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Selamat bercuti. Thank you, sir. Go more, sir.